wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada ahli-ahli panel dan hadirin sekalian. Alhamdulillah dan segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita diperserukan dalam diskusi ilmiah atau perkongsian ilmu ini, iaitu Forum Hegemoni Barat dan Globalisasi, Sedarkah Kita? Pada abad ke-20 dan 21 ini, perkembangan sains dan teknologi maklumat semakin maju dan luar biasa. Seiring dengan revolusi komunikasi dan kemajuan proses globalisasi yang menjadikan manusia semakin pantas dan kompleks. Namun, di sebalik kehidupan manusia yang pantas dan serba canggih ini, kita menyaksikan kemanusiaan yang kritikal dan tragis, wabak penyakit yang menular, terorisme global, perang saudara yang berterusan dan pelanggaran hak asasi manusia. Jika diimbas kembali, kehebatan Islam dalam menguasai dunia semenjak zaman Nabi Muhammad SAW hinggalah kepada kejatuhan kerajaan Islam sepada, kita melihat bahawa dunia hidup dalam era yang aman kerana tiadanya dasar penguasaan globalisasi Barat. Namun, kebangkitan tamadun Barat mula menampakkan taringnya selepas kejatuhan kerajaan Islam sepada, sekaligus telah membuka era baru kepada dasar penguasaan Barat terhadap negara lain. Jadi, inilah yang membawa kepada permulaan dominasi Barat atau disebut sebagai hegemoni Barat. Baiklah, sebelum kita bersulam kata dan bicara dengan lebih mendalam lagi, marilah kita berkenalan terlebih dahulu dengan ahli panel kita yang sudi meluangkan masa bersama kita pada hari ini. Benarlah kata orang, tak kenal maka tak cinta. Memperkenalkan ahli panel pertama kita, sungguh sedap lagi tampan pada hari ini, iaitu Tuan Hafizuddin bin Suhendra. Beliau merupakan pengetua Sekolah Menengah Imtiaz Besut. Untuk pengetahuan semua, sepanjang beliau berkhidmat menjadi guru, beliau telah menerima anugerah guru cemerlang bagi subjek sejarah sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 2007, 2008 dan 2009. Apa khabar Tuan? Baik. Baiklah, memperkenalkan pula ahli panel kedua kita pada hari ini. Ya, anda semua pasti tertunggu-tunggu untuk mengenal panel kedua ini. Diperkenalkan Dr. Aina Ainuddin yang merupakan Ketua Penyelaras dan Pensyarah bagi subjek Tamadun Islam dan Tamadun Asia di Universiti Malaya. Di sepanjang karier beliau amat bergiat aktif dalam menyampaikan perkongsian berkaitan subjek Tamadun Islam dan Tamadun Asia ini khususnya. Selain itu, beliau juga baru sahaja pulang dari United Kingdom untuk mengkaji isu-isu berkaitan tamadun. Tahniah dan selamat datang saya ucapkan. Maka, kita teruskan pula dengan sesi soal jawab pada hari ini. Saya amat terpukau dengan tajuk forum kita pada hari ini, Hegemoni Barat dan Globalisasi, Sedarkah Kita? Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan hegemoni dan globalisasi? Perkataan tersebut juga sudah asing bagi sebahagian daripada kita. Jadi, bolehkah Tuan Hafizuddin menerangkan secara ringkas apa itu hegemoni Barat dan globalisasi? Dipersilakan. Bismillah, terima kasih kepada moderator kerana menjemput saya untuk berbicara dalam majlis forum ini. Untuk menjawab soalan ini, secara umumnya kita telah sedia maklum bahawa hegemoni itu merupakan satu konsep yang datangnya daripada orang Barat. Konsep itu merujuk kepada penguasaan menyeluruh, iaitu domination, ataupun kepimpinan satu negara ataupun kumpulan dan sebagainya ke atas negara maupun kumpulan yang lain. Persoalannya, di manakah hegemoni ini terwujud? Perkataan hegemoni adalah perkataan bahasa Inggeris yang pada asalnya dipinjam daripada bahasa Yunani, iaitu Greek. Perkataan bahasa Yunani tersebut iaitu hegemonia yang datangnya daripada perkataan hegemon yang bermakna pemimpin, dan hegemon pula datangnya daripada kata hegestai yang memberi maksud pemimpin. Mengikut Kamus Dewan edisi ketiga 2002, hegemoni adalah pengaruh atau dominasi sesebuah negara ke atas negara-negara yang lain. Jelaslah konsep hegemoni ini telah banyak digunakan oleh sosiologi untuk menjelaskan tentang fenomena terjadinya usaha untuk mempertahankan kekuasaan oleh pihak penguasa. Oleh itu, hegemoni ini sebenarnya membawa maksud dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok yang lain.
dengan atau tanpa ancaman kekerasan, sehingga idea-idea yang diketengahkan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi diterima sebagai sesuatu yang wajar. Dalam hegemoni ini, kelompok yang mendominasi berhasil mempengaruhi yang didominasi untuk menerima nilai-nilai moral, politik dan budaya dari kelompok-kelompok dominan. Hegemoni ini juga dapat diterima sebagai sesuatu yang wajar, sehinggakan ideologi kelompok yang dominan dapat dipraktikkan dan disebarkan. Nilai-nilai dan ideologi hegemoni ini dipertahankan dan diperjuangkan oleh pihak dominan sehingga pihak yang didominasi taat terhadap kelompok penguasa. Jadi di sini warga dewan yang saya hormati, kita dapat simpulkan bahawa hegemoni ialah satu konsep yang datangnya daripada pemikiran barat. Konsep itu merujuk kepada penguasaan menyeluruh ataupun kepimpinan satu negara ataupun kumpulan dan sebagainya ke atas negara atau kumpulan yang lain. Baiklah, seterusnya adalah globalisasi. Apakah pula yang dimaksudkan dengan globalisasi? Globalisasi dapat didefinisikan sebagai peruntuhan pagar-pagar yang memisahkan antara negara sehingga mudah berlakunya pertukaran, pemindahan dan perkongsian daripada pelbagai lapangan seperti ilmu, pemikiran, ekonomi, budaya dan agama. Walaupun globalisasi pada asalnya bermaksud pertukaran, pemindahan dan perkongsian antara negara, realitinya menunjukkan bahawa ia tidak wujud dalam bentuk dua hala yang adil. Sebaliknya, terdapat negara yang bersifat mengglobalisasi dan terdapat juga negara yang bersifat diglobalisasi. Mengglobalisasi itu adalah negara yang menyebarkan ilmu, ekonomi, pemikiran, agama dan kebudayaan mereka terhadap negara-negara yang lain. Adapun negara yang diglobalisasi, ianya adalah negara yang bersifat hanya menerima ilmu, pemikiran, kebudayaan, agama dan ekonomi dari negara yang mengglobalisasi tanpa menilai sama ada memberi manfaat ataupun memberi mudarat terhadap mereka. Wah, penjelasan yang amat mendalam lagi menarik telah diberikan oleh Tuan Hamzudin. Dengan ini, saya dan para hadirin dapat mengetahui dan memahami dengan lebih jelas apakah yang dimaksudkan dengan hegemoni barat dan globalisasi itu. Baiklah, Dr. Aina Ainuddin, jika diteliti semula, hegemoni barat ini sebenarnya telah berleluasa. Jadi, bolehkah doktor menerangkan sedikit tentang pengaruh dan kesan hegemoni barat daripada segi sosial budaya dan kesan? Dipersilakan doktor. Terima kasih kepada saudari moderator yang tidak kurang petah bicaranya. Baiklah rakan-rakan ahli panel dan tuan moderator yang saya hormati sekalian. Kita dapat lihat dari aspek pengaruh sosial budaya barat terhadap negara kita, terutamanya Malaysia pada masa kini, telah banyak melakukan aktiviti harian mereka dengan mengikut cara barat. Dunia barat, terutama Amerika Syarikat, telah membanjiri dunia dengan pengeksportan budayanya. Berlaku pertukaran dan pernyataan simbol yang mencerminkan kehidupan manusia dari segi gaya hidup, kepercayaan, cita rasa dan lain-lain dari barat ke dunia luar. Antara cabaran globalisasi yang perlu diperbahaskan adalah cabaran ke atas aspek sosial budaya. Ia adalah satu persoalan yang sangat kritikal kerana sesudah telerainya benteng sosial budaya sesuatu kelompok masyarakat dapat disempurnakan, maka segala usaha bagi mengatasi masalah lain adalah lebih mudah. Golongan muda sebahagian besarnya sudah terheret di dalam proses globalisasi sosial budaya. Golongan belia akan menjadi dan terus menjadi sasaran utama globalisasi yang didalangi oleh syarikat-syarikat multinasional dan transnasional. Dalam kegairahan untuk mengejar gaya hidup ala barat, anak-anak muda ini secara umumnya kini sudah tidak merasa bersalah dengan gaya peniruan secara bulat budaya hidup barat. Dalam kegairahan mengejar gaya hidup kebaratan ini, masyarakat kini secara umumnya sudah tidak rasa bersalah dalam mengamalkan gaya hidup pakaian berjenama dari barat, alat-alat solek yang diragui pembuatannya, minyak wangi yang mempunyai kandungan alkohol juga menjadi santapan wajib masyarakat kini. Anak-anak muda
Anak muda mula semakin gairah mengikut perkembangan fashion seperti Dior dan Bonia yang tidak lagi melambangkan budaya timur yang penuh kesopanan dan ketatasusilaan. Impaknya, masalah penzinaan dan rogol akan berleluasa dengan pemakaian yang tidak menutup aurat ini. Menurut Osman Bakar 1997, menerusi kolonialisme Barat berjaya membentuk satu persepsi culture superiority dalam kalangan masyarakat dunia termasuk masyarakat Malaysia. Gaya hidup Barat yang mengamalkan hubungan seks tanpa ikatan perkahwinan, hubungan seks rambang serta songsang melibatkan hubungan sesama jenis turut meresap ke dalam kehidupan anak muda di seluruh dunia. Budaya kehidupan sedemikian sebenarnya menyeleweng daripada tata susila kehidupan manusia normal, tetapi ia semakin kuat mempengaruhi generasi muda sekarang sehingga budaya tempatan yang lebih sopan ditinggalkan. Kesannya, masyarakat kini makin hilang nilai-nilai murni dan mulia. Masyarakat Malaysia kini sudah jarang bertegur sapa. Jiran tidak lagi bantu-membantu dan bertoleransi. Dunia Barat mengajar masyarakat untuk hidup secara bersendirian tanpa pertolongan dari orang lain. Akibat kesan globalisasi dan konsep hidup berkiblatkan nafsu, tidak ada lagi masyarakat yang sanggup berkongsi kesusahan dan kesengsaraan. Begitu berubahnya nilai-nilai murni ini hingga kerajaan terpaksa melancarkan pelbagai kempen seperti kempen budi bahasa dan nilai murni, kempen kami prihatin dan terkini kempen amalan senyum. Akhir sekali, apa yang saya boleh memberikan pendapat tentang pengaruh budaya Barat ini ialah budaya muzik pada hari ini yang turut merupakan satu unsur budaya Barat. Muzik pada masa kini merupakan industri yang amat menguntungkan. Melalui media masa, boleh dapati bahawa dalam tahun 1996, Amerika Syarikat berjaya menjual sekitar US$6 hingga US$7 bilion bahan-bahan filem dan muzik di seluruh dunia. Melalui promosi artis dan juga konsert, industri muzik ini akan terus meningkat. Hakikatnya di sini, jelaslah bahawa industri muzik ini merupakan satu proses pengamerikaan. Justru, setakat ini sahaja dahulu pendapat saya tentang pengaruh sosial budaya terhadap masyarakat kita. Baiklah, saya serahkan kembali sesi forum ini kepada Tuan Moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Aina Aini atas penerangan yang amat yakin dan penuh input tadi. Saya amat bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Aina Aini. Pengaruh sosial budaya ketika ini amatlah berleluasa, terutama di kalangan generasi muda. Daripada sekecil-kecil pengaruh seperti musik, alat-alat solid sehinggalah gaya hidup yang amat bertentangan dengan Islam itu sendiri telah berlaku pada masa ini. Apatah lagi kesannya yang makin menampakkan impak. Baiklah, seterusnya dipersilakan panel pertama kita pula untuk berkongsi tentang pengaruh dan kesan hegemoni Barat kepada masyarakat. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator. Pengaruh hegemoni Barat terhadap masyarakat dapat dilihat daripada pelbagai perspektif. Hal ini kerana hegemoni Barat telah meresap ke dalam sosio-budaya masyarakat kita yang dibawa dari Eropah dan Barat. Malah ianya juga mempengaruhi cara hidup dan kehidupan bermasyarakat sesama mereka. Hal ini dapat dilihat menerusi salah satu contoh hegemoni Barat yang telah mempengaruhi masyarakat iaitu hak asasi manusia. Secara ringkasnya, pemikiran hak asasi manusia bermula daripada Barat akibat daripada penindasan masyarakat Eropah dari segi agama, politik, ekonomi dan sosial. Hak asasi manusia seperti yang difahami dan dimaksudkan pada hari ini adalah datangnya daripada warisan sejarah dan kebudayaan masyarakat Eropah. Pemikiran tentang hak asasi manusia bermula akibat daripada penindasan masyarakat Eropah dari segi ekonomi, politik dan agama oleh golongan diraja dan gereja Katolik Rom pada suatu masa dahulu. Perlu difahami bahawa mengikut pemikiran masyarakat Amerika yang juga diikuti oleh sebahagian daripada masyarakat Barat, tiga hak asasi manusia yang penting ialah kehidupan, kebebasan dan mengejar kebahagiaan. Hak-hak ini begitu penting dari sudut pandangan mereka dan merupakan hak yang dianugerahkan kepada mereka. Hak yang pertama adalah kehidupan. Ianya membawa maksud bahawa setiap manusia berhak untuk hidup dan hak ini tidak boleh diambil daripadanya.
Kemunculan hak asasi ini mungkin daripada masalah penindasan yang berlaku di Eropah pada satu masa dahulu, di mana pihak raja dan gereja mempunyai hak untuk membunuh siapa saja yang mengikut kehendak mereka tanpa sebarang pembicaraan. Hak yang kedua adalah kebebasan, bermakna setiap manusia bebas untuk melakukan apa sahaja asalkan dia tidak menghalang hak asasi manusia orang lain. Dan hak yang ketiga, kebahagiaan, sebenarnya adalah kebebasan untuk mengumpul harta. Masyarakat barat pada waktu dahulu tidak bersetuju dengan kuasa raja dan kerajaan mereka yang boleh mengenakan sebarang cukai terhadap mereka tanpa mendapat persetujuan daripada mereka terlebih dahulu. Ketiga-tiga hak asasi yang dibincangkan ini lebih menjurus kepada hak individu. Ini berkait rapat dengan pemikiran barat terhadap kepentingan individu. Kepentingan ini adalah penting untuk menjadi hasil daripada penolakan masyarakat barat terhadap pemikiran kepentingan kumpulan lebih penting daripada kepentingan individu yang diamalkan oleh masyarakat Eropah pada zaman pertengahan Eropah. Selain daripada itu, terdapat juga kesan pengaruh hegemoni barat terhadap masyarakat pula adalah keruntuhan akhlak seseorang terhadap orang lain. Dalam kajian, Dr. Yusuf Al-Qaradawi ada menegaskan keruntuhan akhlak seseorang itu berkait rapat dengan pengaruh yang dibawa oleh barat ini. Beliau menyatakan dalam laporan tersebut bahawa malapetaka bom atom dan rasa takut yang bakal menimpa dan meruntuhkan umat manusia adalah satu alasan yang menyebabkan para remaja mengambil prinsip hidup untuk bersenang-senang merasai kelazatan. Suatu prinsip kelazatan yang tidak menghormati agama dan ilmu. Ia tidak memperkirakan ikatan keluarga ataupun tanggungjawab sosial. Peraturan yang berjalan sekarang mencari dan terus mencari kenikmatan hidup tanpa jemu. Hal ini amat tepat jika disingkat kembali kehidupan sosial masyarakat barat. Sememangnya hiburan-hiburan menjadi pilihan utama remaja-remaja barat. Artis-artis hiburan turut didewakan sehingga menjadi idola para remaja. Bahkan nyanyian dan lagu-lagu diperkenakan oleh artis hiburan turut membawa kepada budaya-budaya tertentu. Dr. Yusuf Al-Qaradawi menukilkan sebagai penyelewengan yang berlaku dalam institusi keluarga masyarakat barat. Di dalam buku beliau, penyelewengan tersebut adalah seperti menjual anak, tuntutan nafkah kaum lelaki daripada kaum wanita yang lebih kaya daripada mereka, ibu sewaan menghindari kelahiran, pengguguran anak, menentang konsep perkahwinan sejenis, keluarga tanpa bapa untuk pasangan lesbian dan sebagainya. Beliau turut mengemukakan fakta-fakta yang amat mengejutkan kita yang bertentangan dengan fitrah manusia dan tradisi masyarakat timur. Dalam kajian juga, tamadun barat sebenarnya turut bertanggungjawab dalam melahirkan jenayah-jenayah rumah tangga. Jelaslah bahawa di negara-negara barat, khususnya keluarga bukan lagi satu tempat untuk menjamin kesejahteraan, bahkan boleh jadi suatu tempat di mana keganasan bermula. Tambahan pula, apabila bapa-bapa terlibat dengan arak dan dadah, dan mereka akan melepaskan tindakan yang kejam terhadap di dalam rumah tangga mereka. Masya Allah, tabarakallah. Amat jelas sekali penjelasan yang diberikan oleh Tuan Hafizuddin tadi. Hal ini secara tidak langsung membuatkan kita berfikir mengapakah umat Islam diturunkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi panduan dan pegangan hidup kita semua. Seterusnya, tanpa kita sedari, negara kita juga turut dicemari dengan pengaruh hegemoni barat. Contoh yang paling jelas sekali dapat dilihat dari sudut politik. Bagaimanakah pula tentang ini, Dr. Aina? Terima kasih saudari moderator yang sentiasa aktif menanyakan soalan. Dari sudut politik pula, Barat telah berusaha pelbagai cara untuk memastikan mereka terus berkuasa, termasuklah mewujudkan blok-blok negara tertentu seperti blok komunis dan blok Amerika Syarikat. Bagi mengukuhkan lagi penguasaannya, kuasa Barat telah pun mewujudkan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, kononnya menjaga keamanan dan kepentingan bersama ahli
Namun, pertubuhan ini hanyalah untuk kepentingan pihak barat sahaja. Tidak cukup dengan kewujudan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, pihak barat telah mewujudkan kuasa veto atau kuasa mutlak di mana hanya dinikmati oleh kuasa-kuasa besar seperti Perancis, United Kingdom dan Jepun. Kuasa veto ini mempunyai kuasa yang tinggi sehinggakan berkuasa untuk tidak mengesahkan apa jua bentuk perbincangan atau persetujuan antara negara lain tanpa berbincang dengan negara lain. Kuasa veto juga memberikan mereka bertindak bersendirian untuk menyerang negara lain seperti peperangan Amerika Syarikat dengan Iraq dan Afghanistan. Mana-mana negara yang bersekutu dengannya akan diberikan pelbagai kemudahan dan nikmat, namun untuk negara yang membangkang barat, khususnya Amerika Syarikat, akan mengalami pelbagai bentuk sekatan yang dikenakan seperti mana yang berlaku pada Iran apabila meneruskan program nuklirnya. Keadaan ini jelas menunjukkan hegemoni barat berat sebelah. Implikasinya dari aspek politik ialah politik menjadi tidak stabil menyebabkan sistem pentadbiran negara menjadi kucar-kacir. Selain itu juga suasana politik menjadi tidak telus dan kotor dengan rasuah. Oleh itu, keadaan ini akan menjadikan negara pincang dan lemah. Di samping itu, negara tidak dapat untuk membuat sesuatu keputusan melainkan mereka mendapat persetujuan daripada kuasa barat. Ini menunjukkan bahawa negara-negara membangun akan sentiasa ditindas dan diberi layanan yang tidak adil oleh kuasa besar. Sekian saja daripada saya tentang isu hegemoni barat terhadap politik. Saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Wah, saya amat kagum dengan penjelasan yang diberikan oleh Dr. Aina Ainuri. Walaupun negara kita telah merdeka, namun hakikatnya negara ketiga seperti kita Malaysia masih lagi terkongkong dan terikat di bawah kuasa-kuasa besar barat. Setelah kita mendengar ulasan dan hujah yang disampaikan oleh kedua panel, dapat kita sedari bahawa sungguh dahsyat sekali pengaruh dan kesan hegemoni barat kepada sosial budaya, masyarakat dan negara. Baiklah, sebelum kita mengakhiri forum pada hari ini, izinkan saya untuk bertanyakan beberapa lagi soalan kepada ahli-ahli panel kita pada hari ini. Menurut pendapat Tuan Hafizuddin, bagaimanakah pandangan anda terhadap realiti hegemoni barat kepada rakyat Malaysia pada ketika ini? Silakan. Terima kasih kepada saudari moderator majlis, ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati. Saya amat tertarik dengan soalan yang diajukan ini. Baiklah, pada hari ini, dunia barat terutamanya Amerika Syarikat telah membanjiri dunia dengan pengeksploitan budayanya. Golongan muda di Malaysia ini sebahagian besarnya sudah terheret di dalam proses hegemoni dan globalisasi. Golongan belia akan menjadi dan terus menjadi sasaran utama globalisasi yang didalangi oleh syarikat-syarikat multinasional dan transnasional. Realitinya di Malaysia, anak-anak muda ini secara umumnya sudah tidak merasa bersalah dengan gaya peniruan secara bulat-bulat budaya hidup barat. Contohnya dapat dilihat daripada budaya makan, budaya fashion dan budaya muzik. Berbagai jenis makanan barat telah dapat dinikmati dan semakin popular di Malaysia seperti spaghetti, pasta, minuman bergas seperti Coca-Cola. Dan bagi budaya fashion pula, anak-anak muda Malaysia semakin gairah mengikuti segala perubahan fashion yang berlaku di barat. Jenama-jenama alat solat seperti Maybelline, Christian Dior dan jenama pakaian seperti Versace, Bonia, Padini, Levi's menjadi pilihan generasi muda walaupun mahal harganya. Akhir sekali, budaya muzik dan hiburan. Realiti ini merupakan realiti yang amat jelas berlaku di Malaysia kini. Kebanyakan anak muda di Malaysia lebih suka menghabiskan masa untuk mendengar muzik berbanding membaca dan mendengar alunan ayat suci Al-Quran. Sekian saja daripada saya. Saya serahkan majlis kepada Tuan Moderator. Sungguh dahsyat sekali tampaknya realiti hegemoni barat kepada rakyat Malaysia ketika ini. Meskipun begitu, saya pasti sebelum nasi menjadi bubur, perkara ini masih lagi boleh dibendung dengan beberapa langkah proaktif, terutamanya bagi perspektif seorang guru. Benarkah Dr. Aina Ainuri? Jadi, dipersilakan Dr. untuk meneruskan forum.
Baiklah saudari moderator, amat baik sekali soalan yang diajukan. Keilmuan adalah satu perkara yang amat penting sebagai persediaan dan pertahanan remaja dalam menyusun tindakan dan menyertai arus perubahan atau era globalisasi ini. Oleh hal yang demikian, semua pihak terutamanya guru-guru hendaklah memainkan peranan dengan menanamkan minat belajar di kalangan remaja di samping memberi kesedaran kepada mereka tentang pentingnya mempunyai budaya belajar sepanjang hayat. Selain itu, pendidikan agama hendaklah ditingkatkan di sekolah-sekolah supaya golongan muda merupakan golongan yang mempunyai pegangan hidup yang bermakna serta dapat menyemai nilai-nilai dan akhlak yang baik dan murni. Dalam usaha mengatasi pengaruh hegemoni barat, program-program bimbingan sama ada berbentuk keagamaan ataupun profesional haruslah diperkenalkan oleh pihak berkuasa supaya masalah kekeluargaan dapat dikurangkan. Para ibu bapa juga hendaklah memberikan perhatian dalam perkembangan pendidikan dan akhlak anak-anak mereka supaya pengawasan yang mencukupi dapat diberikan. Jika kita ingin mengatasi perubahan barat yang semakin menular di kalangan masyarakat, terutamanya dalam masyarakat Islam sekarang, maka beberapa tindakan yang komprehensif perlu diambil. Pertama sekali adalah penanaman dan pengukuhan nilai-nilai Islam di dalam jati diri umat Islam melalui mata pelajaran pendidikan Islam. Hal ini adalah amat penting kerana di dalam masyarakat Islam untuk menongkah arus globalisasi pada masa kini, jati diri dan pegangan umat Islam terhadap syariat Islam perlulah kuat dan mantap. Perkara ini perlulah dilaksanakan tak kala anak-anak masih lagi kecil, bak kata pepatah, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Hal ini disebabkan merekalah pewaris agama yang suci. Dan perlu bagi mereka memahami dan mencintai Islam semenjak mereka masih lagi kecil. Jangan ditunggu sehingga mereka menjadi buluh baru hendak mantapkan mereka dengan ajaran Islam, maka ia akan menjadi sia-sia. Sekian sahaja menjawab persoalan yang diajukan oleh saudari moderator. Terima kasih doktor atas penjelasan yang amat menarik tadi. Walaupun pada hakikatnya kita kelihatan dikongkong oleh hegemoni barat, namun tidak bererti kita tidak mampu untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dalam mengatasi hegemoni barat. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 11 yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib seruan kaum itu sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Oleh itu, sama-samalah kita, terutamanya pihak guru, berusaha dalam mengatasi hegemoni barat yang melanda kepada kebanyakan masyarakat kita. Baiklah, setelah mendengar penerangan dan ulasan yang penuh mendalam disampaikan oleh kedua-dua ahli panel kita pada hari ini, saya dapat merumuskan bahawa hegemoni barat ini memberikan impak yang mendalam kepada masyarakat dan negara kita. Manakah tidak, sejak sebelum merdeka, ketika ke arah kemerdekaan maupun ketika kita telah merdeka, kita sepanjang masa diserap dengan pengaruh dan ideologi barat. Meskipun begitu, kita perlu ingat akan cara hidup Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebelum berlakunya dominasi pihak barat. Dengan ini, saya menutup forum ini dengan ucapan terima kasih kepada semua ahli panel kita pada hari ini yang bersama-sama sudi hadir untuk menjayakan forum ini. Semoga input yang disampaikan dapat membuka minda kita semua untuk lebih teliti dengan apa yang berlaku di sekeliling, di samping meningkatkan keimanan untuk menjadi seorang hamba yang berlandaskan jalan hidup yang sebenar meskipun banyak duri-duri di sepanjang perjalanan. Sekian, terima kasih.